Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 13 Disember 2020 bersama saya Alfairiz Jemurin. Memulakan berita malam ini dengan kawasan Kampung Tambirat bakal berubah wajah menerusi pelaksanaan beberapa projek bersepadu yang dibina tahun ini. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pelaksanaan beberapa projek tersebut akan melibatkan kos sebanyak RM73 juta dan dilaksanakan secara berperingkat. Menurutnya, antara projek tersebut ialah Pusat Penjaja di Tambirat Asajaya, Tebingan Tambirat dan Tambak Kampung Tambirat. Berucap semasa Majlis Pecah Tanah Pusat Penjaja Kampung Tambirat Asajaya pada Ahad, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya itu menambah pembinaan projek-projek tersebut dijangka mengambil masa sehingga 2 tahun untuk disiapkan. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan sifar kes pada Ahad dan menjanjikan jumlah keseluruhan kekal 1,075 kes. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kluster Wisma Sar Bekas juga diisytiharkan tamat apabila tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Manakala 2 kes kluster yang masih aktif ialah kluster Bersih dan kluster Green Hill. Laporan seterusnya, usahawan kecil yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP boleh memohon pinjaman tanpa faedah di bawah skim kredit mikro Sarawak. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, kerajaan negeri telah memperuntukkan dana khas kepada Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Agrobank dan akan diperluaskan ke bank-bank lain. Hal Agrobank, kerajaan negeri telah memperuntukkan duit dari kerajaan negeri. Sudah diberi ke Sidak Bank, sudah diberi ke Sidak SCDC dan juga akan diperluaskan kepada bank-bank yang lain, di mana semua yang sudah berniaga, sama ada molah kuih kah, molah apa-apalah, jahitan dan sebagainya lah, boleh apply. Dan mudah-mudahan itulah kerjaan duit kerajaan negeri. Mungkin kita ada juga orang nanya, ni duit hal minyak 2.8 bilion yang diberi oleh Petronas Malaysia, duit tu lah, sini duit dia. Itulah duit dia. Diberi balikkan dengan rakyat secara pinjaman, nanti ada bunga, tiada interest yang dapat. Semasa program keusahawanan di Kampung Rajang pada Ahad, Kerajaan Sarawak telah menyuntik sebanyak RM50 juta untuk skim tersebut agar lebih ramai peniaga yang terjejas mendapat manfaat. Berikut pula, seorang warga emas iaitu Samad Bujang atau lebih mesra dipanggil Pak Samad kini memiliki sebuah rumah baharu yang dinamakan sebagai Terata Impian di Kampung Baru Hilir, Kota Samarahan setelah sekian lama mendiami sebuah pondok usang yang daif. Terletak Pak Samad adalah sebuah rumah impian Pak Samad bersama isterinya, namun malangnya isteri Pak Samad tidak berkesempatan melihat kediaman tersebut siap apabila meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Rumah Terletak Impian Pak Samad itu dibina atas rasa simpati dan keprihatinan Pusat Hikmat Dun Muara Tuang yang dipimpin oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang, Dato' Idris Buang. Sementara itu, Dato' Idris memberitahu dengan reka bentuk dan cita rasa yang bercirikan kemodenan English Cottage. Kediaman tersebut dibina bermula 25 Oktober dan siap sepenuhnya pada 10 Disember lepas dengan kos sebanyak RM46,000. Dalam menu saya terpaksa nunggu PRP lama gila. Dia macam tu terdesak tu kerana isterinya sakit. Sebab isterinya sakit. Tempatnya diam pun sesuai lah. Jadi walaupun isterinya dibawa ke rumah anaknya dan ke hospital, kita bobot-bobot mula tu kenapa aja lah. Ujung tahun 7 dan sebagainya lah. Jadi kita terpaksa buat juga sebab kami pun estimate mula-mula ialah something about 25,000. Ya, estimate kami orang sebenarnya. Tapi bila piling tu banyak. Sebenarnya piling tu tidak mula piling, tembok sebagainya sebab tu ada banjir. Jadi ya tadi ada kos ada meningkat sikit. Manakala itu, kawasan Betong berpotensi untuk dimajukan dalam sektor pertanian kerana mempunyai hasil tani yang pelbagai. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Gerald Rentap Jabu memberitahu bidang pertanian menjadi salah satu visi penting di bawah kepimpinan Kerajaan Negeri Sarawak. Betul dia market yang tadi selalu maju, selalu laku.
Yang kemudian terima kasih kepada kita, kepada kita itu kalau sudah dilindungi sampai ke waktu yang bisi jualnya. Berarti ya kita diuntut tadi bisi market, bisi jalan, boleh meletakkan bisi, tajam penjual, market tamu ke baru betul. Tapi kita nak ada berempu, namun tak dijual kita dah. Yang lain itu dari situ kamu hasil bingkok, hasil pertanian tadi juga kita boleh ngadu cara-cara baru, teknik-teknik baru, modern. Boleh kita ngadu ke penanaman, nanam sayur kah, nanam petigasi, nanam cili kah, nanam terbukai lah. Dalam majlis peresmian penutupan Agriculture Community Outreach Program AgriCoop bahagian Betong pada Sabtu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM5,000 daripada Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah untuk Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK PAIS dan RM3,000 dari pihaknya untuk Biro Wanita PAIS. Seterusnya, mengenai program restorasi lanskap pesisiran pantai bersama komuniti Kampung Buntal pada Sabtu, Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdan Mohamad berkata, pengurusan hutan yang berkesan dan berkekalan memerlukan penglibatan yang bersepadu daripada pelbagai pihak. Jelas beliau pihaknya telah bekerjasama dengan Japan Malaysia Association JMA bagi aktiviti penanaman pokok sejak tahun 1995 lagi. Dalam program tersebut, sebanyak 1,000 batang pokok ditanam melibatkan 2 spesies bakau iaitu bakau kurap dan bakau minyak dengan keluasan kawasan seluas 1 hektar. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.